Okey, sebelum kita sambung lagi, jangan lupa share video ni, share. Tolonglah share video ni supaya niat kami adalah untuk make sure anda dari luar sana, masyarakat dapat informasi pasal Desta Tanjak Tengkolok ni dan dapat dikongsi kepada masyarakat dan semua orang lebih faham apa itu Tanjak, fungsi dia, ciri-ciri dia, supaya saya percaya bila orang faham, orang lebih hargai pemakaian ni, orang lagi appreciate. Betul tak? Benda ni pun kita kena belajar, research. So, bukannya saya mengambil fakta sendiri, tapi saya still lagi Prof Siti Zainun. Dia banyak buku tau, So saya mengambil itu sedikit dan saya baca benda yang kita rasa kita minat nak buat benda tu. So kena carilah, kalau tak orang tanya apa yang kau buat ni, dia macam tu. Okey, sekarang kita dah cerita pasal ciri-ciri Tengkolok tu, nama dia apa, lepas tu pelbagai nama dia semua. Sekarang ni Khairul nak cerita pasal apa? Kita lihat view. Bukan view, macam slide lah. Slide lah tentang Desta-Desta Raja lah. Okay. Yang pertama kita tengok Tengkolok Diraja. Okay, sekarang ni Agong dia pakai satu Tengkolok Diraja. Memang khas design tu adalah untuk melambangkan pangkat Agong tersebut. Tengkolok Diraja dipanggil. Nama So yang memakainya adalah Agong lah. So Tengkolok Diraja. Lepas tu yang kedua adalah Tengkolok Sultan Kedah. Okey, nama dia lah. Nah, itu So apa beza tadi Songkok, maafkan saya, Tengkolok Diraja tadi Diraja Songkok Diraja dengan Tengkolok Sultan Kedah ni, ataupun dia sebenarnya lebih kurang kepada dendam tak sudah, tapi itulah kita kata solekkan. Bentuk tu dia dah ada satu identiti untuk negeri Kedah, Negeri Sembilan. Sebenarnya kalau ikutkan Tanjak, dendam tak sudah adalah famous kepada Negeri Sembilan. Kalau orang-orang zaman dulu memakai Tanjak untuk perkahwinan, itulah Tanjak dia. Tak ada Tanjak lain. Zaman saya dulu pun, bukan saya kahwin lah, saya tengok masih bujang. Masih bujang. Wah, bujang Tanjak belajar. dia adalah Tanjak dendam tak sudah. Sangat. Sebenarnya ikatannya dicipta untuk menjalin. Dia ceritalah sebenarnya menjalin perkahwinan lah, apalah, macam itulah. Saya rasa akan ada slide. So nanti korang boleh tengok slide tu untuk memahami lagi bentuk-bentuk Tengkolok Tanjak tu. Tengkolok tu lah sebenarnya. Raja-raja ni dia memakai belah kanan. Kalau awak tengok pun obviously. So maknanya dia punya simpul kasih ni sebelah kanan. Belah kanan. Okey, faham. Kita rakyat biasa sebelah kiri lah. Ya, betul. Okay, faham. Itu yang mana saya belajar dan saya faham dan saya amalkan. Kalau kata kita orang biasa, kita kena pakai belah kiri. Itu sebabnya masa pembuatan saya untuk membuat Tanjak untuk penari-penari, saya akan buat belah kiri, bukan saya buat belah kanan. Okay? Saya akan kekalkan dan saya still lagi membuat cara gulungan di dalam lebih mudah daripada membuat tingkat-tingkat. So macam tiba-tiba tingkat tingginya, kau pangkat apa? Kau padahal kau penari. Macam itulah sebenarnya. Tapi sekarang kayaknya masih mengekalkan estetika Tanjak tu walaupun digunakan untuk seni persembahan. Ya, betul. Okey, yang teruskan. Okey, seterusnya adalah setanjak balong raja yang dipakai oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Itulah Tanjak Negeri Selangor yang mana sebenarnya lebih kurang je. Tapi dia punya lambung, dia punya balung ayam di ni center. Dekat sini. Okay, di center. So di center, betul dekat di center macam tu. So dia berdekatan je, solid. So dia ada special sendiri dia untuk sultan ke macam itulah. So macam saya cakap tadi kan, kadang-kadang dia tak salah atau tak betul. Ini design salah atau design betul. Tak ada yang design salah, design betul. Yang penting ciri-ciri asas Tengkolok tu ada, ciri-ciri asas Desta tu ada, kita gelarkan dia Desta atau Tengkolok. Sebenarnya dia kebentuk Desta yang balong raja tu diambil daripada Tengkolok balong ayam dari negeri Perak.
Okay. Setelah terjalin perkahwinan di antara negeri Selangor dan negeri Perak. So Ada keluar dijadilah. dua gambar. Takut Okay. kita. So seterusnya, okay, mana seterusnya. yang manalah? Yang ini adalah gambar-gambar yang diambil daripada buku warisan, buku Desta warisan Malaysia, koleksi pilihan. Sesungguhnya, sorry lah kalau saya salah cakap. okay. Kadang-kadang kita ni nak cakap laju-laju atau salah cakap. Maafkan saya Muhammad Fauzi ya. Ya, Maafkan okay. saya. Maaf. Dan kepada yang menonton, kita berkongsi. Bukan kata kau salah, aku salah. Tidak sebenarnya. So kita berkongsi yang mana ada. Inilah peluangnya kita nak berkongsi tau sebenarnya. Tak ada zaman-zaman ada ke nak tunjuk orang nak belajar, nak kena pergi belajar tu. Okey ini. Takkan sempat awak nak belajar benda ni terus tiba macam ni. Ada ke nak cerita, oh ini tak boleh ni. Bengkel memakan masa seminggu tu mungkin kot. Dia macam tu. Sebab dulu saya belajar pun mengambil 3 hari kalau tak silap. Kita kena belajar dia punya fakta dia, sebab dia kenapa. Lepas tu baru belajar buat tanjak, baru belajar gerus. Macam-macam lah belajar masa tu. Faham? Okay. Okey. Kita sambung seterusnya. Kita ada apa lagi? Desta jenis apa? Desta yang seterusnya kita tengok Desta Ketambudu. Kalau orang Ketambudu tu orang tahulah negeri Kelantan sebenarnya, okey. Jenis ikatan hulu yang dipakai oleh Sultan Kelantan dan pembesar negeri Kelantan. Perbezaan dia adalah warna lah sebenarnya. Dan dia ada menyerupai bunga kat tengah tu sebenarnya. Kalau nak nampak perbezaan getam budu ni, dia sebenarnya dia lain sikit. Macam ni kita dah boleh nampak rambut kita kan. Getam budu dia lebih tutup full satu kepala. Ya. Dan seterusnya adalah tanjak lang menyusung angin. Okay. Ni mungkin tanjak ni yang akan untuk sekitar 2-3 tahun ini kita akan nampak pemakaian tanjak ini, sebab sekarang kita punya yang di Pertuan Agong adalah daripada Sultan Negeri Pahang. So dia akan pakai Desta ni banyak-banyaklah bagi dalam keramaian. Kalau macam rasmi-rasmi dia akan pakai tengkolok dia raja dia lah. Okey. Dan yang seterusnya adalah tengkolok ayam patah kepak. Yang saya kata tadi adalah ayam patah kepak ni dari negeri mana? Perak lah. Perak. Itu saya kata ada campur perkahwinan. Kalau tengok Selangor dengan Perak tu lebih kurang je sebenarnya. Cara solekkan dia sebenarnya kalau macam ikut Perak, ayam patah kepak yang mana saya tahu, dia ada simpul kasih. Dia bukan simpul kasih tau, dia panggil buku kasih yang berbentuk 3 segi. Maksudnya dia punya yang ni kita tak, yang ni tak ada. Dia punya simpul kasih tu dia berbentuk 3 segi, dia menurun ke bawah. Dia macam tu. So kat sini saya tak adalah. Okay, kalau mana nak tengok, kita tengok dalam blog, saya Desta Warisan. Tapi sekarang dah banyak. So dah banyak blog, dah banyak website, dah banyak buku yang membincangkan atau memberi informasi tentang tengkolok, tanjak dan Desta ni. So banyak kita kena cari je sebenarnya. Kena cari information ni. Jangan orang kata jangan hentam kromo. Kadang-kadang masyarakat kita lebih macam pakai je macam ni, kadang-kadang tanjak pakai salah pakai ini ke belakang. So dia jadi macam kata bahasa kasar je, seperti melacurkan budaya tersebut. Tapi kalau boleh, kita boleh mengubah suai budaya tersebut, tapi masih lagi mengekalkan ciri-ciri keaslian dia supaya kita dapat hargai ni lagi. Okey, seterusnya adalah tanjak Putrakayangan. Okey, tanjak Putrakayangan daripada Raja Perlis sebab warna dia pun berbeza, cara lipatan dia pun berbeza. Kalau dia ikutkan tengok sama je macam dendam tak sudah, tapi dia punya naik ke atas tu dia macam Putrakayangan. Apa dia? Lambaian rahsia dia. Itu je, solekkan dia. Okey. Dan seterusnya adalah tanjak belalai gajah. Sama juga bentuk dia, tapi itulah kata dia punya solekkan. Okey. Dia punya solekkan dia berbeza sedikit. Itu je sebenarnya. Okey. Tapi yang pentingnya adalah belah kanan. Okey. Belah kanan. Okey. Seterusnya adalah apa Banyak Banyak busy ni. awak Lagi satu last adalah Dendam Tak Sudah daripada Negeri Sembilan. Yang kita jangan kita cakap tu lah. Dia punya kedudukan pucuk dia kena ada. Kalau ikutkan dulu. Pucuk tu apa pula? Kalau pucuk kasih ni lah yang pucuk kasih ni. Kalau kita pakai, kalau kita pakai masa saya belajar dulu, dia kata kalau kita orang biasa, belah kiri ni betul-betul kat belakang telinga ni. Belakang telinga. Tepi ini adalah pemakaian. Ini adalah untuk anda-anda yang selalu beli tanjak, tapi kadang-kadang dia salah pakai, dia pakai terbalik ke belakang semua. Ingat simpul kasih ataupun dalam bahasa kasar ni yang
buku ikat dia ni kena letak di belakang telinga kiri. Dan kita tengok lambaian kasih dia. Sama ada, itulah kadang-kadang kita tak tahu. Ada orang buat belah kanan, ada orang belah kiri. So apa-apa saya akan buat belah kiri. Saya tahu kita pakai untuk orang biasa, bukan orang pangkat-pangkat. So yang lagi satu cara memakai ni adalah pucuk kasih ni dia berada betul-betul dekat belah mata kiri. Ni nampak tak ni? Dia tunjuk langit ke atas. Orang panggil tunjuk langit yang ni. So dia betul-betul dekat belah mata kiri. Cara pemakaian dia. Okay? Nampak tak sebenarnya kita ni orang-orang Melayu ni penuh dengan falsafah, penuh dengan ada sebab kenapa kita buat macam ni. Ada sebab dia naik macam ni. Sebab tu kita perlu faham supaya kita macam saya kata tadi menghargai dan pakai secara benda tu dengan betul. Supaya nanti sampai ke hari tua ke atau cucu nenek pula cucu cicit kita nanti tak adalah belajar benda yang salah, betul tak? Okey. Sebelum kita teruskan lagi cerita ni ada beberapa komen. Lagi ni. Kita tengok komen. Mahmat, kalau kita nak buat tanjak 5 tingkat boleh tak? Menyalahi estetika tak? Dia tak menyalahi estetika, tapi contohnya kalau tanjak 5 tingkat tu digunakan untuk persembahan, dia tak ada masalah. Betul tak? Betul. Kalau tanjak 5 tingkat tu awak masuk dalam istana untuk raja pakai, itu salah lah. So kita kena faham konteks di mana tanjak itu perlu dipakai. Kalau kita tak faham konteks di mana tanjak itu dipakai, kita tak akan faham. So macam contohlah, kan kita nak pergi majlis perkahwinan dekat masjid, kau datang pakai seluar pendek. Kenapa? Kenapa kau datang pakai seluar pendek? Nak kena maki ke? Tak adalah. Kita ada kesesuaian. Sebab kita buat dia tak menyalahi estetika. Cuma kita kena faham di mana ruang itu dipakai ataupun dipersembahkan. Betul. Okey, kita tengok lagi soalan-soalan dia. Apa dia tanya? Untuk ciptaan baru takkan tak boleh? Dia kata boleh. Untuk persembahan boleh. Untuk persembahan boleh. Pakai untuk bukan sebenarnya tak adalah untuk persembahan pun, untuk pakaian harian, untuk hari-hari pakai, untuk hari raya ke, pergi majlis-majlis perkahwinan ke, tak ada masalah. Cuma kalau dalam satu-satu kerajaan atau majlis yang memerlukan korang anda semua pakai mengikut autentik dia yang sebenar, so korang yang pakai yang sebenar lah, tak boleh lah pakai yang betul. Kembali lagi dalam majlis rasmi kerajaan ataupun macam dalam istana, sebenarnya kalau kita pakai bersalah, orang kenalah sebenarnya. Okey. Dayang Aurora Maleficent cakap, tanjak boleh letak batu-batu ke macam host pakai? Macam kita cakap tadi, tanjak-tanjak ni telah digunakan untuk tujuan persembahan. So dia beri enhancement seperti tadi. Dia tambah batu. Boleh. Untuk persembahan. Kalau dalam majlis tak boleh pun sebenarnya. Kalau nak menilai dari segi keaslian, memang tak boleh. Tapi kita gunakan untuk persembahan, untuk menambah cantikkan si pemakai. Betul. Okey, apa lagi kita ada soalan-soalan? Tim dari Thailand. Tim dari Thailand ampun. Apa dia kata? Dayang Aurora, sebab kita tengok banyak kumpulan Thailand sekarang banyak pakai tingkat berlapis-lapis, asbari dan skater. Tak ada masalah, tak kisah. Sebenarnya tak kisah macam mana pun. Kadang-kadang ada setengah tu tambah lagi bulu kat sini. Itu persembahan. Kita tahu persembahan memerlukan elemen-elemen spektakular. Yes. Yang menarik dipandang. Betul. Cantik. Wow, orang kagum, nilai-nilai kekaguman. Sebab kadang-kadang masyarakat sekarang dia kurang pengetahuan tentang tanjak-tanjak yang mana yang original tau. Dia bukan inilah yang autentik orang kata. Tapi mereka tengok yang tanjak, wah menariknya, tapi kena fahamlah kat mana kedudukan itu saya kata, sebenarnya. Kita masyarakat kita kurang pemahaman. Itu tujuannya kita buat video macam ni, supaya masyarakat lebih memahami konteks. Kadang-kadang kita faham, ni tanjak, tapi kita tak faham kat mana kita nak pakai, kenapa kita pakai, kenapa dia perlu macam ni, kenapa position dia perlu macam ni. Sebab tu kadang-kadang kita perlu memakai baju atau memakai pakaian ni, kita kena faham konsep dia. Macam saya cakap tadi kan, takkanlah kita nak pergi masjid ketiga perkahwinan nak pakai seluar pendek, kau nak pakai skirt pendek, kau nak pakai singlet, kau nak pakai bag belakang, kau supaya kena maki dengan imam tu. Apa kan ni? Okey, macam macam cakap kepada pembuat tanjak yang mana ada sekarang, saya
kalau mana yang dah ada sekarang ni kan, tanjak bermacam-macam. Saya tak kata salah, saya tak kata awak betul dan kata saya betul. Tidak So kita bersama-sama berkongsi idea benda-benda ni supaya orang kata inilah dia tanjak. Okay. Nanti kalau kita apa kata sukan orang tu, ni kau buat salah, kau ni buat apa ni, kena buat apa ni. Oh saya belajar daripada cikgu saya. Dia kena macam ni. Tak salah apa yang awak belajar tu. Tak salah apa yang awak belajar tu. Tapi kadang-kadang lain padang lain belalang. Lain orang, lain pengalaman, lain cerita dia kan. So itulah harap-harap kita zaman-zaman sekarang ni faham mengenai tanjak. Bukannya ada setengah orang memakai tanjak, dia tiba-tiba dia pakai macam ni. So dah salah lah. Tak macam nak cakap. Sebab saya belajar, so kadang-kadang tengok sakitnya hati tengok orang pakai tanjak macam tu. Jadi kau faham benda ni kat sini. Kat sini. Kat kiri. Kat kiri. Kat kanan atau kiri. Tengok dia punya bentuk tanjak tu. Ada orang pakai dia macam ni. Salah. Dah salah lah. So macam mana kita nak tegur? Dish Nanti kalau kita tegur orang kata macam mana kau pandai sangat. Tak nak, bukan. Kita nak berkongsi benda ni. Supaya dia tak macam saya kata tadi. Nanti generasi cucu nenek lagi. Cicit kita nanti dia faham benda yang betul, bukan benda yang salah. Bila kita start buat benda yang salah, dia akan berterusan jadi benda yang salah. So kita nak betulkan, nak balik semula. Sama dengan konsep norma baru kita. Bila kita tak ada, sebelum ni kita dah boleh buat, tapi sekarang tak boleh buat. Sekarang kena ikut-ikut. Sama juga, dia memulakan alah biasa tegal biasa. Awak dah biasa pakai macam tu, dan orang lain boleh ikut. Tanpa orang tengok pun macam, oh pakai dia macam ni. Tapi kita yang pemakaian ni kena ada sedikit informasi mengenai cara pemakaian. Betul. So ini baru tanjak, belum lagi pakaian. Cara pemakaian dia. Betul. Kalau ni samping ni macam ni. So nanti kita akan tengoklah macam mana kalau ada berpeluang kita akan live lagi sekali. Kita tunjuk benda-benda yang budaya-budaya kita lah sebenarnya. Tapi ada yang tanya soalan kat sini, Kerol. Dia tanya, tak nak buat kelas tanjak ke? Siapa tanya ni? Norayan. InsyaAllah kalau ada rezeki kita akan tanjak. Sebenarnya saya dah buat bengkel ni berapa kali sebenarnya banyak juga. Banyak kali lah sebenarnya Kero buat bengkel, tapi dia berbentuk kepada organisasi ataupun agensi yang memanggil Kero. So dia tak dibuka secara terbuka. Untuk orang tapi ramai. Kami masih lagi mencari metod yang bagus atau metod yang memudahkan, sebab kan sekarang PKP kita tak boleh berkumpul, berjarakan sosial. Korang jangan carut kita orang pula sebab kita orang tak berjarakan sosial. Sebenarnya kita orang ini dah berjumpa hari-hari, dah semua selalu bersama. So dah tahu dah kita orang masing-masing. Alhamdulillah tak adalah penyakit tu. InsyaAllah. Alhamdulillah. Sebab tu kita boleh rapat-rapat. Korang yang baru jumpa sehari tu, kedua tu tak payahlah duduk rapat-rapat. Jaga perjarakan sosial. Tiba-tiba aku jadi macam-macam pula kat sini. Jaga perjarakan sosial. Okey. Boleh share lagi video ni. So, walaupun dah rasanya kita dah ada lagi benda nak cakap, tapi boleh share lagi video ni supaya ramai lagi boleh tengok video ni, supaya ramai boleh memahami apa itu desta, apa itu tengkolok, apa itu tanjak dan cara-cara pemakaian dia, supaya boleh jadi information kepada kita semua, supaya kita pakai tanjak tu molek, orang kata betul je, sesuai katanya. Betul. So kita masih lagi dalam rancangan talk show buat-buat yang dipancarkan daripada Pixelah dan Quran, macam mana ini adalah rancangan berinformasi lebih kepada tradisional, berbentuk kesenian, kebudayaan dan kesenian. Yes. So kejap sebelum tu ada soalan yang mana? Boleh ke makan malam kat Periuk Belanga sambil pakai tanjak? Wahai Jimmy Izami. Boleh. Tak, macam Kak As kata, boleh. Nanti tanjak kau tu macam Periuk Belanga. Boleh sebenarnya nak pakai tanjak. Nak pakai tanjak pergi mana-mana, nak pergi shopping mall ke nak pergi mana-mana boleh je. Cuma korang kena apa ni? Yakin dan confident supaya tak sebab masyarakat bila kau tak buat benda yang pelik-pelik sikit dia akan pandang. So dia pandang lagi. Betul. Dia pandang kau time tu macam apa aku buat salah ni? Dia macam tu. Betul lah. Kalau kau awak yang pakai tu confident je lah. Lepas tu dia tanya lagi, ada lagi Muhammad Fauzi. Rajin ni Muhammad Fauzi ni. Dia dia komen
kita hari ni. Tapi alhamdulillah. Macam kita ni. Orang tak suka kita ni. Dia kata canangkan lepas ni boleh panggil artis jemputan macam apa ni? Dayang Aurora untuk membincangkan. Of course, kita sebenarnya dah ada idea. Memang kita ada pelbagai idea nak artis jemputan, ya, kita nak jemput kan. Tapi cumanya sekarang ni kami masih dalam proses technical run sebenarnya. Masih lagi dalam percubaan. So, betul. Kita masih lagi untuk live streaming ni macam mana ada technical stuff dia yang kita nak tengok. Sebab itulah semalam ada 1 kamera, hari ni ada 2 kamera. Dia nak memberikan banyak lagi dimensi kepada live streaming ni supaya dia lebih dihargai oleh anda semua. Gitu dihargai. Bukannya nanti mungkin kita boleh jemput Muhammad Fauzi dalam pendidikan. Sebab sekarang dah boleh rentas desa. Rentas desa. Merentas desa. Negeri, boleh rentas negeri. Tiba macam nak buatkan pendidikan. Kami nak bagi tahu siapa yang tengok live ni, Muhammad Fauzi itulah merupakan ketua bidang tari Sekolah Seni Malaysia Johor. Bukan kaleng-kaleng tau dia. Mungkin kita akan bagi jemputan untuk dia untuk beri penerangan pasal pendidikan. Betul dalam bidang tari. Boleh, tak ada masalah. Tapi macam bila kami duduk kat sini background tari. Tapi kami tak nak talk show ni kepada tari saja. Kalau anda ada topik-topik yang menarik, anda boleh komen kat kita orang. Apa kata lepas ni buat topik ni? Apa kata boleh bagi idea kepada kita orang untuk buat apa? Dan kalau korang ada proposal atau ada macam nak lawan talk show buat-buat ni, nak buat talk show korang juga, cubalah. Cuba kalau berani hantar proposal. Tak kena silang aku dulu, aku campak begitu sampai. Tak ada. Korang hantar proposal korang, apa idea-idea menarik korang. Kalau korang kita rasa menarik untuk diproducekan atau dipancarkan secara live, kita akan buat secara percuma. Tapi korang boleh menggunakan perkhidmatan kami, perkhidmatan live streaming ni yang dibawakan khas oleh Pixel lah dan Xcorel Art Studio untuk merealisasikan segala impian-impian anda untuk mendengarkan karya-karya baru, mengangkat macam mana kita tadi memberi macam memberi information kepada masyarakat. Semua boleh, tak ada masalah. Just call us, just DM us, DM, call, tulis email, anything. Di zaman sekarang zaman di hujung jari, semua boleh, tak ada masalah. Kalau saya tak jawab call, jangan marah. Saya tak jawab WhatsApp, jangan marah. Cari saya sampai dapat. Boleh datang studio saya. Mati. Okey, sebelum kita habiskan untuk yang Desta ni, saya nak tunjuk beberapa slide gambar daripada Desa Negeri Selangor daripada di dalam buku warisan Tanjak Desta Warisan Malaysia koleksi terpilih daripada Wan Yahya. Yang pertama adalah Tengkolok Alang. Okey, bentuk tengkolok ini yang dipakai oleh almarhum Sultan Bersamad, yang dikatakan amat pandai mengikat Desta bagi Desta sendiri. So kalau ikutkan kayaknya kalau kita tengok kalau kita tengok bentuk Desta tu, dia agak bila kita tengok pelik Desta ni. Tapi tu saya kata dia sebenarnya Desta pun telah mengalami evolusi. Yes, betul. So dia memakai dan dia ikat sendiri. So dia tahu itulah tanjak dia. So sebenarnya memang Sultan Samad ni seorang yang kreatif. Seorang yang kreatif. Dia boleh buat baju dia sendiri, baju terlepuk. Dia ada identiti sendiri. Maknanya dia menjahit sendiri baju dia. Baju dia buat terlepuk sendiri. Terlepuk. Siapa-siapa yang tak tahu mana kamera mana apa, siapa-siapa yang tak tahu terlepuk tu apa, dia bukan terlepuk jatuh. Bukan terlepuk. Terlepuk tu kalau korang tengok cop emas macam apa ni, kalau kita baju orang kata songket tabur. Songket tabur tu di sulam ataupun di sulam lah. Tapi telepuk ni adalah digunakan chop emas. Dicopkan kat baju tu dengan menggunakan chop emas tu lah. So dia nampaklah macam apa ni? Corak-corak apa ni? Songket tabur tu seperti macam lah. Okey. Dia memang sangat kreatif. So yang kedua adalah tanjak adalah setanjak lang patah sayap, yang mana inilah yang saya selalu buat sebenarnya. Tapi kalau tengokkan solekan dia lebih kurang. Yang biasanya dipakai oleh Panglima di Raja Selangor yang dibuat pada warna merah. Jadinya aku pakai warna merah ni Panglima lah. Tapi Panglima, kau memang aku nampak kau punya Panglima. Tapi jangan lupa aku buat belah kiri bukan belah kanan. Dan lipatannya dalam, bukannya bertingkat-tingkat. So tak ada masalah untuk persembahan. Betul. Yang dikata tadi yang Fauzi kata. Jadi aku nak cakap,
Apa ni, Dayang Aurora Maleficent cakap, Mamat, kau memang asyik tersasul je kan? Itu memang trademark I tersasul cakap adalah sebuah trademark. Tak ada orang sama macam I. So it's my identity. Gitu, tak adalah. Tak adalah. Saya memang je. Kalau saya tersasul atau salah, saya minta maaf. Kalau takut-takut nanti orang tak faham apa yang saya cakap. Kadang-kadang kita nak cakap laju. Dia macam adrenaline tu macam laju sampai tersalah cakap. So minta maaf lah ya kalau tersalah cakap. Okey, boleh sambung balik. Sebab kita live bukan cut. Kalau besok korang ada kat depan kamera ni, mungkin kau akan jadi macam tu kan. Sebenarnya ya, kita bukan pengacara. Bukan pengacara. Sebab kita benda ni cakap secara spontan. Yang betul. Kau cakap aku cakap kau. Rasa kau salah, aku cakap kau. Betul. Ada macam tu okey, kita teruskan sebelum kita habis nak untuk tanjak ni adalah setanjak parimudik. Okey, parimudik bentuk dia terdapat beberapa desta yang digunakan oleh orang-orang besar negeri pada waktu itu adalah setanjak yang dipakai oleh Datuk Abu Bakar Baginda, mantan Menteri Selangor ke-7. Okey, kedua-dua pucuk sirih ini diletakkan di sebelah telinga kiri, yang belah kiri. Okey, seterusnya adalah tanjak Sebang Selat. Okey, yang mana ikatan. Okey, sejenis ikatan yang dipakai oleh pembesar negeri Selangor pada tahun 1950. Sebenarnya tanjak ini saya pernah nak buat. Sebenarnya sukar sangat. Sebab saya cuba buat, saya nak nampakkan bentuk. Sebang Selat ni lah. Yes, Sebang Selat. Sebab dia sebenarnya menarik bagi saya lah. So tapi solidkan itu susah sedikit lah nak buat. Kalau yang sebab kita tak diajar, saya tak belajar tarian, saya tak belajar bentuk tanjak ni. So saya diajar tanjak adalah lang patah sayap. Okey, lang patah sayap. Sebenarnya specialities kira makna adalah lang patah sayap lah. Lang patah sayap. Sebab solidkan dia, kalau ikutkan dia lebih kurang je negeri-negeri lain. Cuma kita tengok gubahan solidkan itu saja sebenarnya. So tapi yang Sebang Selat ni dia pelik sedikit sebab dia ada dua ni benda yang tinggi. Kalau awak tengok nanti dalam gambar ni, gambar dia memang macam mana nak buat. Dulu saya pernah buat. Macam mana nak buat ni? Pernah dapat. Tapi maknanya kau tak pernah belajar secara langsung lah. Tidak ada orang ajar. Ini adalah daripada buku yang Wan Yahya, Arwah Wan Yahya. So kita apa-apa pun saya refer buku itu. Saya macam bukan bertuhankan, berkitabkan buku itu. Yalah, betul. Sebab dulu buku itu satu-satunya yang ada sebenarnya saya belajar dulu. Itulah bukunya. So dapatkan buku tu. So saya cuba refer, apa-apa pun refer daripada buku tu. Betul. Sekarang ni macam Kiro cakap lah tadi kan, sebenarnya banyak buku, dah banyak blog, dah banyak website, dah banyak persatuan, dah banyak organisasi yang membuat desta, membuat tanjak, membuat tengkolok. Mereka masing-masing ada identiti mereka sendiri. So kita jangan confuse. Kalau orang yang tak pernah pakai ni cakap, kenapa orang ni buat macam ni? Kenapa orang boleh buat macam ni? Oh, ni salah ke? Tak ada yang salah. Semuanya cara pemakaian saja. Yang cara solidkannya berbeza. Solidkan tu bukannya solid make up. Solid tu lah cara melipat gubahan tanjak ni, bukannya solid make up latih challenge. No. Sebenarnya kalau yang saya risau tanjak ini adalah cara pemakaian je. Saya tak risau pun bentuk dia macam mana pun, ini ke belakang ke apa, ke 5 tingkat ke 20 tingkat. Saya tak risau. Cuma cara pemakaian yang sempurna biar dia nampak lebih jelas. Oh, ini cara pakai dia. Bukannya yang saya kata buat tadi macam terbalik. Tiba orang pakai. Sekarang ni zaman sekarang ni macam perkahwinan setakat ni alhamdulillah yang ada yang dah faham. Dulu maknanya masa masuk kira orang yang make up art, bukan make up artist, mak bidan nak beranak. So apa orang make up artist orang panggil mak andam. Mak andam ada setengahnya. Kalau ikutkan dulu mak andam dia faham tau. Kan zaman sekarang yang bukan zaman tahun 20 macam tahun orang 20, kata make up artist. Tahun 20 apa? Tahun 2000. Okay. Dia macam orang sekarang tak panggil mak andam, orang panggil make up artist. Wah. Okay. Kau ada yang faham. Make up artist. Ada yang faham memakai tanjak tu. Kadang-kadang macam kenapa dia pakai macam ni? Kadang-kadang malas. Kadang-kadang nak tegur tu dia macam takut nanti orang kata kita pandai-pandai. Sebab kita berada di dalam majlis orang. So macam okay, kalau dapat kesempatan boleh tak betulkan tanjak, ada macam tu. Sebabnya saya risau itu je sebenarnya. Itu kepentingan memahami cara pemakaian. Kita kalau kita nak buat apa saja, kita kena minda kita terbuka dan menambah
ilmu yang kita ada. Tak betul. semestinya kita dah belajar sesuatu Kau perkara dah tu bertahun-tahun. Benda Patut- tu je kita kalau follow. lock benda tu, Kadang-kadang kita dia salah. ada perubahan yang berlaku mengikut zaman. Ya betul. Ah. Macam lagi satu saya dapat dalam masa saya membuat, kadang-kadang saya dapat idea, bukan saya dapat idea. Saya berkongsi dengan pembuat yang mana yang dah belajar, ada setengahnya yang memang dah belajar tapi dia buat. Saya mendapat satu cara lipatan untuk simpul kasih. Dulu saya buat lipatan ni macam ni. Dia agak sukar sedikit, tapi masa saya buat lipatan, saya dapat cara lipatan begini. So kejap saya jawabnya. Kau explain. So cara lipatan untuk memudahkan. Kalau ini sebenarnya dah berjahit, yang ini kena berjahit, yang ini tidak. Ini cuma sangkut je. Okay. So yang merah ni kalau boleh nampak dia macam bentuk segi empat dan yang hijau ni berbentuk segitiga. Ya, betul. So dia macam maknanya dia punya simpul kasih tu sendiri ada pelbagai simpul kasih. Ya, sebenarnya. Asalkan macam saya cakap awal tadi. Elemen-elemen yang Carol cerita tadi tu adalah elemen yang menyebabkan kita panggil dia, kita gelarkan dia Desta, kita gelarkan dia Tongkolok, kita gelarkan dia Tanjak. Aku pun salah cakap lagi. Itulah orang pernah selalu cakap saya macam kalau hantar message, orang kalau salah orang panggil typo kan. Kalau saya salah ni orang panggil tymo. Sebab tymo mulut. Mulut. Typo dekat mulut. Okay. Last but not least, Fauzi. Itu bukan soalan tau. Itu masalah dia adalah dia nak datang. Muhammad Fauzi dia tak nak buat tarian. Dia nak suruh kita buat masak-masak macam sugu. Nak masak sugu? Sugu ialah yang viral tu, yang Indian couple yang masak-masak tu. Kenapa kau nak buat masak-masak, Boji? Kenapa lah? Takkan nak buat masak. Benda lain. Kita try lah buat benda lain juga. Sebab dekat Facebook pun dah masak-masak. So cuba kita bagi information mengenai budaya betul. ke. Sebab itulah kita buat digital, kita membuat online yang telah dipancarkan oleh Pixelah dan Koreo dalam rancangan talk show buat tangannya. Hari ni saya tak aktif sangat sebab kita macam nak aktif sangat sebab information yang kita nak sampaikan hari ni agak bukan berat, dia agak informatif dan sebenarnya banyak. Sebenarnya nak cover dalam masa sejam, dalam masa sejam Tanjak, Tongkolok, Desta ni tak cukup untuk kita faham. Sebab tu Kero kata cuba dapatkan buku, cuba tanyakan orang lain, siapa yang ada information ni. Kita masih lagi belajar. So betul. Kita kongsi. Mana saya tahu, saya kongsi. Yang mana saya tak tahu, saya rujuk. Okey. Apa lagi kita nak cakap? Ni ada soalan. Nasir Yahya cakap. Ayo. Nasir Yahya kata, Mak Andam ni kadang-kadang depa minta tolong Sami atau suami atau boyfriend dia tolong siapkan pengantin lelaki. Itu yang salah. Kalau dia suruh kita bukan tanjak samping pun perfect. Betul. Itu kadang-kadang itu kadang isu masalah kenduri kahwin. Dia yang perempuan tu ada mak andam, makeup artis, tukang buat rambut, baju semua. Yang pengantin lelaki terkontang-kanting dekat situ. Dia pun minta tolong suami atau boyfriend dia tolong siapkan pengantin. Itu yang salah. Betul. Sebab kadang-kadang mungkin kot lagi satu sebab kepakaran mereka adalah makeup. Lepas tu cara pemakaian dia kata okey baju songket. Okey dah ada. Okey pakai. Betul juga. Tu sebabnya kita kena belajar bukan lah, nak belajar, ambil tahu, belajar supaya kita ada information tu supaya kita boleh gunakan di hari masa datang. Sebenarnya kalau ikutkan secara solidkan, bukan solidkan, maksudnya cara lipatan samping, cara pemakaian yang baju ada jaket, semua ada cara pemakaian sikap dia. Lah tu kan? Baju sikap dia tu. So tanjak dia ni terbalik, lepas tu samping macam kau pakai macam tak tahulah nak cakap macam mana. So kena ambil tahu especially so kepada kita tak salahkan siapa-siapa, cuma kita nak betulkan. Okay, kita berkongsi pengalaman supaya benda ni tidak tersasar jauh. Betul. Saya harap sangat siapa yang melihat live streaming ini cuba share video ni, bukan saja untuk share untuk kami, tapi dia share untuk menyampaikan informasi ni kepada orang ramai supaya orang yang tak tahu akan lebih tahu. Yang dah tahu tu boleh menambah lagi. Rupanya aku tertinggal ini. Aku yang tahu. Sebelum ni aku baca rupanya ni macam ni. Supaya memperbaharui. Kadang-kadang
orang cakap you never old to you never know apa whatever lah aku nak cakap ni. Whatever lah aku tak nak lah peribahasa Inggeris ni. Aku tahu sangat peribahasa Inggeris ni. Tak mana apa yang saya nak cakap adalah Kau kena tahu. Kena tahu. Kena tahu. Umur tu bukan penghalang. Kadang-kadang pada umur 30, pada umur 31 atau 50 baru you dapat tahu you masih boleh belajar benda ni. Don't stop learning. Don't stop learning. So jangan jadi orang kata bodoh sombong. Aku tahu, kau tak tahu pun. Jangan macam itulah. Masa kita kongsi, kongsi. Betul. Kalau tak kalau kita sombong, lantak engkau lah kat situ. Tapi kita tak boleh tahu sebenarnya. So benda ni kena kongsi. Betul, So mana yang tak tahu, kita tanya. Yang mana tahu, okey, kalau macam contohnya kita pun tak tahu, abang yang ni okey, terima kasih. Cakap elok-elok. Okey, bukannya dah engkau pun tak tahu, tunjuk pandai. Tak, kita tak nak macam tu. Kita berkongsi. Sebab budaya ini asis tradisi. So tradisi adalah satu amalan satu perkara amalan yang berulang-ulang sampai yang menjadi satu kehidupan manusia. Okey? Betul. Kalau kadang-kadang kita nak cakap benda ni pun tak habis kita nak cakap. Betul. Banyak sebenarnya. Banyak tak habis kita nak cakap sebab macam banyak isu nak diperbualkan. Ini pun sebenarnya kalau ikutkan kita tak tahu nak bagi topik apa sebenarnya untuk hari ini. Untuk masih lagi dalam teknikal run. So mana kita nak belajar untuk ketiga. Rancangan kita yang ketiga. So cuba kita keluarkan apa yang ada daripada Choreo Art. So yang Choreo Art ada, yang semalam kita buat boneka tradisional. So hari ini kita buat Desta Malaysia. Dekat Choreo Art ni Kero adalah permata dalam Choreo Arts ni. No, tak ada. Dia adalah permata dia dalam Choreo permata. Arts. Dia batu kikir sebenarnya. Okay. Dia adalah permata, dia adalah pemangkin kepada Choreo Arts. Saya biasa-biasa je. Saya ni macam support gitu-gitu je. Support dia gitu. Betul cakap dengan Mamat. Kita berkongsi. Yang mana ada. So, apa kalau kita simpan. Betul. Itu orang kata, bukan saya nak menunjuk, tetapi kita kena perlu tunjukkan supaya orang tahu. Betul. Okay. Bukannya aku ada ni, tapi hafal tak ada kan. So kita berkongsi. Sebab tu kita buat live streaming. So masa ni lah, waktu ni lah kita nak tunjuk kat orang. Kalau dulu kalau masuknya kalau dalam bukan dalam TV, kalau dekat kita nak buat bengkel, nak kena tunggu orang kata apa? Kena apa macam cakap, kalau nak bengkel orang kena panggil daftar lah, apalah semua tu. So sejadinya kita dah ada rancangan kita sendiri, dan kita dah ada live sendiri. So kita ketengahkan apa yang kita boleh bercakapkan kepada anda. Inilah untuk kita. Betul. Okay, ya. Minta Fauzi buat talk pasal perbezaan antara sekolah seni dan sekolah menengah biasa. And kenapa perlu hantar anak kita ke sekolah seni? Apa masa-masa? Betul Nasir, betul. Itu sokong. Ya, I sokong. Sebab kenapa? Apa beza sekolah seni dengan sekolah biasa? Kenapa nak kena hantar? Besok kau keluar macam tu jugalah. Betul. Kita pernah berbincang pasal ni dengan mungkin itu salah satu isu yang boleh kita bangkitkan dengan Muhammad Fauzi bila dia datang ke live kami ni, talk show buat kita ni. Sebab benda ni kita pernah kena berbincang dengan beliau. So kenapa macam ni. So kalau berbincang pun kita je yang tahu. So sekarang ni ada platform ni, kita kongsi benda ni. So jadinya kita akan bincang balik semula pasal cerita kenapa sekolah seni, kenapa bezanya, apa bezanya. Betul Nasib, betul. Ya. Okey, jangan lupa walaupun nanti live ni dah habis, tolong share, terus sebarkan video-video kami. Sebelum kami mengundur diri ni, kami ingin memohon maaf dahulu sebab apa tersilap kata. Okey, aku tersalah cakap ke apa ke. Banyak sangat salah cakap dari ni. Orang kata apa? Yang baik dari Tuhan. Yang buruknya daripada kita sendiri. Betul. So apa-apa saya minta maaf banyak-banyak. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Okay. Kalau ada apa-apa yang kami cakap ni salah, yang ada information anda yang tahu salah, anda boleh betulkan. Dan jangan lupa hantar proposal anda ke choreoartstudio@gmail.com jika anda ada idea yang menarik, konten-konten yang menarik untuk kami produce secara percuma. Ingat, percuma. Bukan semua tarian, bukan tarian. Bukan semestinya tarian. Dia mungkin teater, dia mungkin music, dia mungkin talk show, makan-makan, mukbang, apa saja. Kalau rasanya tak nak buat dekat studio, tak nak buat kat studio Choreo Arts, boleh buat kat studio tempat lain pun boleh. Kita boleh bincang. Kita angkat barang kita bawa ke rumah anda. Kita boleh live untuk ke rumah anda. Okey. Boleh? Boleh ke tidak? Boleh kan? Mana suaranya? Aku tak dengar hari ni. Gini kan. Okey, kita akan berjumpa lagi bersama saya Khairul Manan dan saya Muhammad Haji Sam dalam rancangan Talk Show Buat-Buat. Bye.